أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dirinya dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini dan pada malam. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Baik, kita sambung dalam kitab kita Hidayatus Salikin fi Sulki Maslakil Muttaqin. Dan saya pun 2 bulan tak main sebelum puasa, saya tak main. Jadi kita sambung bab yang pertama pada menyatakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kita berhenti kat mana? Dan wajib atas orang yang akil baligh itu bahawa mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu mana kita berhenti? Ingat asal baca dah separuh sikit dia. Kalau kat sini dia ada tanda sampai yang keempat, yang kelima tak baca ya. Tak sure. Tak sama. Yang ke-9. Yang ke-9. Ta'ala Allahu 'anil intiqali wal harakati. Saya tak sini dah. Saya tidak datang satu. Ada. Ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihati. Lepas tu Ustaz. Ya. Lepas daripada kana qabla an khalaqa. Oh, itu pada habis dah itu. Habis. Sifat wajib lah. Sebab wajib. Kita sambung. Qala Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa karamihi fi darin. Adapun setengah daripada segala sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Yang inilah yang kita sebut selalu ataupun yang kita bicara selalu tentang, kita sebut sifat 20. Yang kata sifat 20 tu yang inilah yang dibahas dalam kitab ini, iaitu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang kita kena mengetahui tentang Allah, iaitu pertama sekali sifat wajib bagi Allah. Yang keduanya sifat mustahil bagi Allah. Dan yang ketiganya iaitulah sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sifat ini maka hendaklah wajib mengetahui akannya. Dalam kita disebut itu. Maknanya sifat bagi Allah Ta'ala itu kena tahu. Seorang yang beriman kepada Allah maka dia kena kenal sifat Allah. Yang ini sifat wajib bagi Allah.
Dan diberitahu juga sifat yang menafikan, yang sifat mustahil bagi Allah, yang mana sifat itu tidak boleh diletakkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun dalam kitab disebut sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ada 20 sifat. Baik, wajib pada maksud ini, kalau kita tengok disebut sifat yang wajib bagi hak Allah. Wajib ini maksudnya wajib anil aqidah. Yang maksud wajib di sini wajib pada maksud aqidah. Makna dia macam mana? Iaitulah ma la yatasawwaru fil aqli. Maksud wajib bagi Allah Ta'ala ini iaitulah sifat yang wajib bagi Allah tetapi tiada tergambar pada akal fikiran manusia. Sifat itu bagi Allah tapi tak boleh dibayangkan dengan akal manusia semata-mata. Begitu. Contoh Allah Ta'ala ni kita bicara dalam masuk dalam bab wujud nanti. Cuma bagi faham dulu, bila sebut wajib ini, dia tak sama dengan kita faham wajib sifat wajib bagi manusia. Sifat wajib bagi manusia, contoh dia macam mana? Seorang anak tak dapat tidak, mesti dia ada mak. Betul tak? Ada tak dia main macam itu saja? Tak ada. Melainkan mesti ada mak. Mesti ada mak. Maka yang tu sifat wajib manusia. Walaupun ada manusia yang terkecuali, seperti Nabi Adam dan Hawa. Tapi kebanyakan ataupun manusia seluruhnya dia tak boleh main. Main mana tu aku main jenguk tak ini. Tak boleh. Karena sifat tu mustahil bagi manusia. Adapun sifat bagi kita, sifat wajib bagi kita ni, iaitulah kita ni wujud dengan cara macam mana? Dengan ada mak. Dengan ada mak. Maknanya kita main tu dengan sebab ada mak. Mak dia tu mengandung ke dia, lepas tu dia lahir. Dia lahir. Maka datangnya manusia. Begitu. Adanya manusia macam tu. Maka wajib ada bagi manusia passion. Adapun wajib bagi Allah Ta'ala pada kalau kita nak letak macam tu pada Allah Ta'ala tak boleh. Kalau wajib pada Allah Ta'ala ini dimaksudkan oleh para ulama yang ma la yatasawwaru fil aql, yang mana yang kita tidak boleh bayar dengan akal fikiran manusia, yang mana akal manusia tak boleh capai. Akal manusia tak boleh capai tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Maknanya wajib dalam hak wajib bagi Allah Ta'ala ini tak sama dengan wajib bagi manusia yang kita katakan manusia wujud. Contoh kita kata abu ni wujud. Wujudnya abu, wajib bagi dia ada mak. Adapun Allah tak boleh kita faham itu. Karena bagi Allah Ta'ala tiada tergambar pada akal. Baik, disebut di dalamnya maka iaitu 20 sifat. Bagi Allah Ta'ala ini ada 20 sifat. Ada orang tanya saya, pernah tanya, Ustaz, Allah Ta'ala ni ada 20 sifat ni saja apa? Maka kita jawab bahawa nama sifat ini disebut ulang oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka para ulama ni dia ambil apa yang telah dinaskan di dalam Al-Quran, maka para ulama mengeluarkan ia sebagai suatu kepahaman kepada manusia. Bukanlah kita nak katakan 20 ni saja. Bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang tidak terkira terbilang baginya. Adapun 20 ini yang disebut ulang di dalam Al-Quran kerana menjadi nas. Kita ni nak bicara tentang Allah Ta'ala, kena ada nas. Kita ni nak bicara tentang Allah Ta'ala, kena ada dalil, kena ada hujjah, kena ada sandaran, baru kita boleh bicara ni. Kalau tak ada nas, kalau tak ada ayat Quran, kita nak faham macam mana? Tak boleh. Kerana dalam urusan akidah, dia mesti bersandarkan kepada wahyu. Kalau tak ada wahyu, maka kita tak boleh nak bicara dengan panjang lebar. Kita nak pandai-pandai tambah, tak boleh. Melainkan dengan ada nas. Sebab itu para ulama menyatakan 20 sifat
Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dinaskan di dalam Al-Quran. Baik, kita sebut satu-satu. Pertamanya wujud. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wujud, artinya ada. Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat wujud, yakni wujud itu bermaksud ada. Ini yang saya sebut tadi ni. Ada Allah Ta'ala tak sama dengan ada manusia. Ada Allah Ta'ala itu kita tak boleh gambarkan dengan akal. Ma la yatasawwar fil aql. Yang kita tak boleh bayar dengan akal fikiran. Yakni ada Allah Ta'ala itu kita tidak boleh menyatakan bahawa seperti adanya manusia, adanya makhluk. Kalau adanya makhluk, kita katakan hang ni main mana ni? Tak mau aku mana? Mau aku beranak 1970. Maknanya dia ada tu dengan sebab berhajat kepada sesuatu. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala kita tak boleh buat begitu. Adanya Allah Ta'ala ni main mana ni? Maka kita kata dia main gemuk dia apa? Ada Allah Ta'ala tu main pada gemuk dia. Boleh itu? Tak boleh. Tak boleh gambar begitu. Kerana wajib bagi Allah dari sudut sifat ada Allah Ta'ala tak boleh gambar macam tu, tak boleh gambarkan macam tu, tak boleh bayar macam tu. Kalau kita akan bayar macam tu, maka syirik. Dia tu syirik. Kita kata Allah Ta'ala macam kita juga lah. Gemuk dia mana? Padahal Allah Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala ni dia tak beranak, bahkan dia tidak diperanakan. Tak ada siapa yang turun beranak ke dia. Maka di situ menjadi nas bahawa habis kita nak bayar Allah Ta'ala ni ada ni macam mana? Tak ada bayar. Kita tak boleh bayar bahawa kata Allah Ta'ala ni ada mula, kata boleh. Ataupun kita kata Allah Ta'ala ini ada mula mana? Tak boleh. Tak boleh. Maka semuanya itu ternafi bagi Allah. Kerana itu sifat bagi makhluk. Kerana hanya dia tu boleh pada kita saja. Pada makhluk, hak nama manusia, hak nama hayawan, hak nama tumbuhan, hak nama jin, hak nama syaitan, hak nama iblis, hak nama malaikat. Semuanya ni baru boleh kata. Baru boleh kata. Adapun Allah tak boleh kita bayar. Tak boleh kita bayar. Contoh kita kata malaikat tu wujud. Kita boleh terima wujud dia tu macam mana Allah Ta'ala cipta. Kita kata syaitan tu wujud dah. Syaitan tu wujud syaitan tu macam mana Allah Ta'ala cipta. Maknanya kita sadarkan kepada Allah. Maknanya kita boleh terima Allah Ta'ala cipta. Jin Allah Ta'ala cipta. Manusia Allah Ta'ala cipta. Binatang Allah Ta'ala cipta. Tapi kalau kita nak buat begitu juga pada Allah Ta'ala, tak boleh. Kita tak boleh kata bahawa adanya Allah Ta'ala itu dalam hal keadaan dicipta ataupun dia diberanakkan dan sebagainya, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bersifat wujud begitu. Begitulah juga wujud ini juga para ulama bahas. Wujud Allah Ta'ala ini juga tidak bersangkut dengan mula. Maknanya Allah Ta'ala ini qadim. Allah Ta'ala ni qadim. Dia ni kalau maknanya bagi Allah Ta'ala itu wujudnya Allah Ta'ala itu kita tidak boleh menyatakan bahawa dia itu ada mula. Ini sifat ini dia ada bersangkut paut dengan sifat qidam dengan baqa. Wujud Allah Ta'ala itu qidam, wujud Allah Ta'ala itu baqa gitu. Maknanya di sini Allah Ta'ala itu kita tak boleh juga kata dia untuk ada dalam keadaan dia ada mula. Mula dia macam mana? Sejuta tahun yang lalu wujud Allah Ta'ala, maka dia buat alam ni. Maka kita telah meletakkan bahawa Allah Ta'ala itu wujud dia juga mengambil mula. Tak boleh. Adapun manusia, adapun makhluk, dia mengambil mula. Kalau kita kata Allah Ta'ala pun mengambil mula, maka sifat wajib itu tidak wajib bagi Allah Ta'ala itu tidak mempunyai hak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala pun mengambil mula. Padahal yang mengambil mula ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak boleh letak juga bagi Allah Ta'ala itu ada mula. Manusia ada mula, makhluk ada mula.
No, manusia ada mula, makhluk ada mula, maka kita tak boleh letak begitu pada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis. Baik, berkaitan dengan wujud ini dia bersangkut dengan sifat yang kedua dan yang ketiga, iaitu yang keduanya qidam. No, qidam iaitu artinya sedia. Sedia ni maksudnya sedia kala. Kita jemuh Melayu kita, qidam ni sedia kala. Sedia kala ni makna dia Allah Ta'ala ni wujud dengan hal keadaan dia qidam. Macam saya sebut tadi lah, maknanya Allah Ta'ala itu tidak ada mula. Tak ada mula itulah yang kita sebut qidam. No? Tak ada mula tu kita sebut qidam. Adapun manusia ada mula, adapun makhluk ada mula. Adapun Allah Ta'ala, kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni ada lah. Allah Ta'ala ni ada lah. Kata Allah Ta'ala tak ada ni, macam mana ada makhluk, macam mana ada manusia, macam mana boleh ada alam? Sebab ada alam maka adanya Allah. Begitu cara cakap. Kemudian kita kata ada Allah Ta'ala ni macam mana? Macam makhluk tak? Ada Allah Ta'ala ni macam makhluk tak? Tak. Ada Allah Ta'ala itu qidam. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak ada mula, bermakna Allah Ta'ala itu tidak boleh kita katakan bahawa Allah Ta'ala itu bersangkut dengan makhluk juga, iaitu ada mula, ada tarikh lahir dia, ada tarikh mula dia. Tak boleh. No? Tak boleh kita kata begitu, melainkan kita katakan sedia kala, ataupun kita katakan sejak azali, sejak dulu lagi. Maknanya kita tak tahu bila ni, tak tahu. Yang itulah yang kita katakan yang tak boleh gambar dengan akal fikiran ni. Kalau orang tanya kita sampai ke sudah, kita nak jawab macam tu, tak tahu. Mula tak? Tak ada mula. Habis tu masa bila mula? Tak ada mula. Itu cara cakap. Dah kali mati yang tu. Bila mati, ni Tok Guru pondok dia kata, kalau mati ayat macam tu, yang tu dah sifat bagi Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal dah tak boleh capai dah. Akal ni dah tak boleh nak gambar dah, nak boleh capai dah. Akal tu tak boleh nak capai dah. Maka itulah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni manusia, kita kata dia ada mak ada, tak ada, dia ni tak ada mak, tak ada mak, tapi adakah kita kata dia pun qidam juga? Tak boleh. Kalau kita pergi cek, kaji, siasat, kita akan jumpa, rupanya dia ni anak kawan ni, mak dia pergi sana, pak dia pergi sana, ataupun mak dia mati, pak dia mati. Dia ni anak-anak yatim dia tu, baru kita jumpa. Walaupun kita tak tahu dia di mana terkenal, tapi kalau kita siasat, kita akan jumpa. Tapi bagi Allah Ta'ala, siasat dia mana, tak ada jumpa, tak akan jumpa. Maka tak ada jumpa, tak akan jumpa, inilah yang kita sebut ma la yatasawwar fil 'aql, yang tak boleh nak gambarkan dalam akal fikiran. Maknanya habis macam tu. Itu masuk qidam. Sejak kala, makna kata sebelum ada alam ni Allah Ta'ala tidak ada dah. Nah, macam mana? Tak apa tu. Nak huraikan panjang lebar tak ada pi. Bila takat tu je habis nak cerita korang tak boleh dah. Orang pun nak faham pun tak boleh dah. Maka itulah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagi Allah Ta'ala itu dia tak boleh, sifat bagi Allah Ta'ala itu tidak boleh kompromi ataupun tidak boleh bersekutu dengan sifat makhluk. Begitu. Baik, habis. Dan juga ketiga, iaitulah sifat wajib bagi Allah, iaitulah baqa. Ada Allah Ta'ala itu baqa. Allah Ta'ala itu ada wujud. Dia wujud. Wujud Allah Ta'ala itu ada tak wujud? Ada Allah Ta'ala ni, dia ada tarikh expired dia ataupun tarikh mati. Maka jawabnya tidak. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala pun nanti dia akan mati juga. Hoi, bahaya tu. Tak bolehlah sampai kata dia tu. Habis dia kata Allah Ta'ala ada. Bila Allah Ta'ala ada, kena ingat sifat wajib bagi Allah Ta'ala juga, iaitulah baqa, iaitulah kekal selama-lamanya. Allah Ta'ala ni kekal selama-lamanya. Maka tidak boleh kata Allah Ta'ala itu binasa.
Kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala tu ada mati dia, tak boleh. Allah Ta'ala tu ada musnah, tak boleh. Kerana sifat ini hanyalah bagi makhluk. Kalau dia pun binasa juga, maka lemahlah Allah tu, maka lemahlah Tuhan, kerana dia juga bersifat dengan sifat binasa. Tak boleh bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat baqa, yang bersifat dengan sifat kekal. Allah Ta'ala ni kekal selama-lamanya. Adapun makhluk tak. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni wujud dia jadi ni. Wujud Allah Ta'ala itu qidam, sedia kala. Dan wujud Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Jadi kita tak boleh kata Allah Ta'ala ada mula, Allah Ta'ala ada akhir. Tak boleh. Ada mula, ada akhir ni siapa dia? Makhluk. Ada mula, manusia wujud dah. Wujud. Allah Ta'ala wujud dia tidak bersangkut dengan mula dengan akhir. Adapun makhluk, ni kan bila sebut makhluk, semua yang Allah Ta'ala cipta. Ya. Adapun makhluk, maka dia terlibat ataupun dia tak boleh terlepas daripada ada mula dengan ada akhir. Manusia ada mula dan ada akhir. Walaupun tak tahu akhir ni bila, matilah tu. Walaupun tak tahu, tapi ada akhir. Ada binatang, ada mula. Dulu tak ada pun kambing, lah ada kambing. Mati siapa? Pasal raya ni ramai sangat orang buat rumah terbuka, pakat dia buat daging kambing panggang betul. Rumah kawan dia buat rumah terbuka daging kambing panggang, yang ni pun daging panggang. Hari ni raya tu ni kambing panggang saja. Mati pasal apa tu? Mati pasal kena sembelih hari raya. Mati juga. Makhluk ni dia ada mula, dia ada akhir. Cuma para ulama dia beza pendapat dalam makhluk ni. Dia ada beza antara mula dengan akhir. Ada makhluk yang ada mula, tak ada akhir. Ada para ulama sebut itu. Umpamanya manusia, kita lihat satu manusia. Manusia ni dia asalnya ada. Dia asalnya ada, kemudiannya asalnya tak ada. Dulu tak ada pun manusia ni. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni Allah hidupkan manusia. Kemudian Allah Ta'ala matikan, Allah Ta'ala hidupkan. Kemudian Allah Ta'ala matikan. Mula-mula tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada, mati, kemudian ada. Ni makhluk. Ni cara wujud makhluk nama manusia. Kita ada. Dulu ada? Tak ada. La ada. Lepas ni ada? Lepas ni main mati tak ada. Lepas tak ada, nanti ada balik dah. Ada balik, bangkit. Bangkit tu ada selama-lamanya. Ada selama-lamanya. Yang ni baru. Orang kata apa? Kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Sama ada dia duduk dalam syurga selama-lamanya ataupun dia duduk dalam neraka selama-lamanya. Ini makhluk. Yang tak sama dengan Allah. Allah Ta'ala ni dia tak terikat dengan mula, dia tak terikat dengan akhir. Tapi manusia dia tak ada dulu, kemudian ada, kemudian tak ada, mati, kemudian dibangkitkan, ada balik. Ada itulah baru kita katakan baqa, yang kekal selama-lamanya. Yang inilah yang nama siapa ni? Para ulama kata hak yang jenis ni siapa dia ni? Manusia dan jin. Manusia dan jin, yang mana mereka hidup, mereka tak ada, mereka hidup, kemudian tak ada, kemudian hidup. Ini bagi manusia dan jin. Yang Allah Ta'ala sebut, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh, kata Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah?
Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Padahal dulu kamu tak ada. Hampa tak ada pun dulu, kata Allah. Kaifa takfuruna billah. Macam mana hampa boleh main duduk ada muka dunia ni, hampa jadi kufur ke aku, hampa lawan aku, kata Allah. Hampa tak mau ikut aku, hampa jadi durhaka pada aku. Macam mana hampa boleh buat menjadi macam ni? Allah Ta'ala kata kuntum amwata. Dulu hampa tak ada pun. Dulu hampa bukan ada mata muka bumi. Aku adakan, kata Allah. Kuntum amwata. Dulu hampa tak ada. Fa ahyakum. Kami hidupkan kamu. Dulu tak ada, kami hidupkan. Summa yumitukum. Ingat, lepas ni apa nak kena mati? No? Summa yumitukum, summa yuhyikum. Al-akhir sekali Allah kata apa? Summa yuhyikum. Kemudian kamu dihidupkan balik. Hidup inilah hidup. Summa ilaihi turja'un. Hidup kembali balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala dan bagi dia masuk dalam syurga, ataupun sama ada Allah Ta'ala masuk umpankan dia ke dalam neraka. Ini sifat pada siapa ni? Pada makhluk, nama manusia, dan juga ulama mengatakan juga pada jin. Ada makhluk yang Allah Ta'ala kata, yang para ulama kata asalnya tak ada, kemudiannya ada, kemudiannya tak ada selama-lamanya. Mula-mula tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada selama-lamanya. Yang ni para ulama menyatakan ini makhluk hak namanya iaitulah makhluk yang tidak ada roh. Seperti batu, gunung ganang, matahari, planet dan sebagainya. Yang tidak ada roh, tumbuh-tumbuhan yang tidak ada roh. Maknanya dulu mereka ni ada tak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Bila kiamat hancur, maka hancurlah selama-lamanya. Maka tak ada dah. Maka binasa mereka, tak ada dah. Tak dihidupkan balik. Allah Ta'ala dah hidupkan balik. Apa kata bukit-bukit bertajam, tak ada, binasa. Ini makhluk hak namanya iaitulah benda yang jamid ataupun benda yang tidak mempunyai roh. Yang ketiga, ada juga makhluk yang mula-mula tak ada, kemudiannya ada, kemudiannya tak ada, kemudiannya ada, kemudiannya tak ada. Kemudiannya tidak. Ada makhluk hampir siap ni. Ni nak cerita bicara wujud makhluk yang kita tak boleh letak pada Allah Ta'ala. Di sifat wujudnya makhluk yang tak boleh sama dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga ni ada, yang ketiga ni para ulama kata asalnya tak ada, kemudiannya ada, kemudiannya tak ada, kemudiannya ada, kemudiannya tak ada. Selama-lamanya. Tak ada tu pula selama-lamanya. Tak ada selama-lamanya. Para ulama kata ni siapa dia? Iaitulah haiwan. Haiwan yang mana Allah Ta'ala bangkitkan mereka untuk menuntut keadilan. Contoh yang Nabi pernah cerita seorang perempuan yang kurung kucing, kurung kucing, kemudiannya kucing itu dia kurung, kemudian dia keluar, dia tak bagi makan, dia keluar musafir pada hari, dia balik-balik, kucing itu mati dalam sangkar. Dengarkan hadis ni kan, Nabi kata dia masuk neraka. Dia masuk neraka pasal zalim pada kucing. Maknanya kucing ni akan bangkit menuntut. Jadi kita kena jaga. Itu sebab dalam bab adil ni, dengan haiwan pun kita kena tunjuk ihsan kepada mereka. Kita tak boleh ikut suka kita nak bunuh binatang dengan cara yang zalim. Kerana haiwan ini juga mereka menuntut, sehingga sama-sama binatang pun berkeli-keli mati seekor, dibangkitkan kedua-duanya, dihukum balas semula. Kerana nak menuntut keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haiwan-haiwan yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hak yang jenis macam ni. Yang keempat, iaitulah asalnya tak ada, kemudiannya ada selama-lamanya. Asal tak ada, kemudiannya ada selama-lamanya. Yang keempat, dia semua empat bahagian.
Ada, kemudian tak ada, asal tak ada, kemudian tak ada selama-lamanya. Saya pening. Asalnya tak ada, kemudiannya ada selama-lamanya. Apa dia ni? Yakni syurga dan neraka. No? Syurga dan neraka diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala cipta neraka, Allah Ta'ala ciptakan syurga. Kemudian dia ada selama-lamanya. Inilah bahagian yang disebut oleh para ulama, tentang wujudnya makhluk. Hari ini kita tak boleh letak pada Allah Ta'ala. Wujud makhluk ni kita tak boleh letak pada wujud Allah yang bersifat baqa, yang bersifat tidak. Karena sifat, kalau kita katakan Allah Ta'ala ni dia ada mula, maknanya dia kurang sama dengan makhluk. Kalau kita katakan Allah Ta'ala ni juga ada tarikh lumpuh dia, ada mati dia, maknanya kita kata lebih kurang sama dengan makhluk. Kerana makhluk ni dia asalnya, semua makhluk di atas muka dunia, di langit, di bumi dan sebagainya Allah Ta'ala cipta ni, dia bermula dengan tiada. Itu sifat makhluk yang tak boleh letak pada Allah Ta'ala. Jadi itu sebab Allah Ta'ala ni dia ajak kita cara cari Tuhan. Allah Ta'ala ajak kita cara cari Tuhan. Allah Ta'ala sebut je dah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala ajak kita cara cari Tuhan. Kalaulah sampai macam ni kita faham tentang sifat Allah, maknanya Allah Ta'ala ini dia tak ada mula. Maknanya jangan kita duk pandai-pandai ikut Samiri. Saya bagi contoh Samiri lah, pasal dia orang pertama ketemu. Bagi contoh lah ni, jadi ikut lagi lah. Contoh Samiri, pasal dia tak faham konsep ketuhanan, akhirnya dia cipta Tuhan. Dia buat lembu, kemudian dia sembah. Padahal konsep kita kena faham sifat bagi Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tu ada. Maknanya Samiri ni dia tahu Allah Ta'ala tu ada, tapi dia tak faham Allah Ta'ala tu ada dalam keadaan tidak mula. Tidak ada mula. Kalau dia buat lembu Samiri tu, maknanya lembu tu asal tak ada, kemudian ada, maknanya ternafilah sifat wajib bagi Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu dan yang mencipta umat sebelum daripada kamu. Maknanya Allah Ta'ala ajak kita, kalau nak cari Tuhan, cari Tuhan yang mencipta. Cari Tuhan yang mencipta, maknanya dialah cipta manusia, dialah cipta binatang, dialah cipta tumbuh-tumbuhan, dialah cipta gunung kanan, dialah cipta bukit muka, dialah cipta bulan dan matahari, dialah cipta yang langit, dialah cipta bumi, dia cipta alam, dia cipta. Cari Tuhan macam tu, Allah Ta'ala ajak kita. Jangan cari Tuhan yang dicipta. Jangan cari Tuhan yang dicipta. Pasal Samiri dia faham tentang adanya Tuhan, pasal dia juga dia pengikut Nabi Allah Musa. Tapi bila dia salah faham tentang konsep ketuhanan, maka akhirnya dia buat lembu Samiri, dia rebut, dia lembut, kemudian dia bentukkan lembu, kemudiannya dia panggil orang kaum Nabi Allah Musa. Masa Nabi Musa sedang berkhulwah atas gunung Tur Sina 40 hari, dia ambil kesempatan, hangpa nak tahu inilah Tuhan kita, inilah Tuhan Musa. Kalau dia buat macam tu, kita faham apa? Kita faham lembu yang dicipta oleh Samiri ini, lembu yang dicipta oleh Samiri ini sudah terikat dengan bermula. Dulu tak ada hutang situ, kemudian buat dia jadi mula. Bila jadi mula, maka nafi dan sifat dengan sifat qidam.
Nafi dah dengan sifat qidam, nafi sifat qidam bagi Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada mula. Allah Ta'ala tak berhajat kepada mula. Maka orang yang ada akal, yang waras, orang yang ada ilmu dan sebagainya, dia tolak. Tolak, mana boleh buat macam ni? Apa kita? Kan? Dulu Kaabah ni tak ada apa dekat dinding kan. Kemudian diletaknya Hubal, diletaknya Lata, diletaknya Uzza. Dulu ada Lata Uzza ni? Tak ada. Datang Amru bin Luhai al-Khuzai, dialah yang meletak Lata dan Uzza kat situ, Hubal kat situ. Dia malah main letak kat situ. Dulu tak ada pun. Dia main letak. Lah kali jadi Tuhan dia pun. Jadilah Tuhan orang-orang musyrikin Mekah. Dulu ada? Tak ada pun. Tiba-tiba jadi ada. Maknanya di situ telah berlaku perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah Allah Ta'ala kalau kita katakan dia juga berhajat kepada Mola, maka di situ telah menafikan sifat qidam, yakni telah menafikan sifat sedia kala bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya baqa, Allah Ta'ala ni kekal. Allah Ta'ala ni kekal. Kemudian yang keempatnya mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya bersalah-salahan ia bagi segala yang baharu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala ini bersalahan daripada segala yang baharu. Mukhalif ini tak sama. Maknanya kita nak kata Allah Ta'ala ni macam mana ni? Kemudian kita pun kata Allah Ta'ala ni putih melepak. Bila kita kata Allah Ta'ala ni putih melepak, maknanya kita dah bayar dah kepala otak kita. Oh, putih tu macam mana? Bila kita dah bayar dah putih tu macam mana, maka kita telah mumasiluhu. Kita dah samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab itulah para ulama cukup marah kalau kita katakan Allah Ta'ala mendengar dengan telinga. Kalau Allah Ta'ala melihat dengan mata, boleh tak dia? Boleh. Siapa kata Allah Ta'ala tengok dengan mata? Siapa yang kata Allah Ta'ala tengok dengan telinga? Syirik. Dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Pasal dia telah melakukan mumasiluhu lil hawadis. Sebab mustahil bagi Allah Ta'ala. Dia telah menyamakan ataupun dia telah membandingkan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Kita memang faham makhluk ni, faham caranya bila tengok dengan mata. Tidak. Manusia tengok dengan mata, binatang tengok dengan mata, semua tengok dengan mata. Tiba-tiba bila kita duk faham itu, kita pula baca pula sifat Allah. Allah Ta'ala juga ada maha melihat. Kita faham Allah Ta'ala melihat dengan mata kok. Allah pula mata duk bayar tentu halal itu. Bila bayar tentu halal itu, maka dia telah melakukan perkara syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Allah sebut. Itu dalil dia. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi. Tak boleh kita ni nak samakan Allah Ta'ala syai'. Syai' ini maksudnya apa dia? Tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Sampaikan kalau kita kata Nurullah, cahaya Allah, kita boleh tak faham cahaya macam ni? Kita buka lampu, kita tutup lampu, gelap. Apa nak tahu tak cahaya ni macam mana? Kita pun tekan switch, tak, keluar cahaya, keluar cahaya. Maka kita pun faham cahaya macam ni. Kita pun letak pada Allah SWT apa tak cahaya Allah Ta'ala jadilah. Tak lihat. Syirik. Kerana cahaya yang sinar ni pun
dikira sebagai bahan. Tak boleh letak. Kalau letak juga cahaya Allah Ta'ala jadi ya, kita telah menyamakan juga Allah Ta'ala dengan sesuatu. Padahal Allah Ta'ala tak boleh buat itu. Kita tak boleh letak pada Allah Ta'ala begitu, kerana sifat itu adalah sifat yang akan binasa. Kita kata cahaya matahari itu terbit itu kena cahaya. Kemudian kita kata cahaya Allah Ta'ala di menyinari jadilah nur Allah Ta'ala jadi. Tak boleh, kerana matahari itu pun juga binasa. Cahaya yang keluar itu juga adalah binasa. Kita tak boleh letak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat dengan sifat-sifat sesuatu bagi makhluk itu terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelimanya qiyamuhu ta'ala binafsi, artinya berdiri ia dengan sendiri. Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri. Dulu saya mengaji dulu lah duk ngapai dulu macam kecil-kecil qiyamuhu ta'ala binafsi, kita dengar Allah Ta'ala duduk dan dia bangkit. Pasal kita jemaah berdiri dengan sendirinya. Kita pun berdiri dengan diri, dia duduk dia bangkit. Maksud di sini para ulama sebut qiyamuhu binafsihi ini, iaitulah bermaksud tidak berhajat terhadap makhluk dan tidak berhajat kepada sesuatu. Itu maksudnya. Kalau orang tanya kita, apa maksud berdiri dengan sendiri yang dimaksudkan dengan qiyamuhu binafsihi? Yang Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Allah Ta'ala nak buat alami, dia berhajat kepada makhluk. Ya. Sebelum ada semua ni, hanya ada zat Allah Ta'ala saja. Dia buat. Allah Ta'ala kata, "Innama taqul lahu kun fayakun." Allah Ta'ala kata kun, jadilah. Maka fayakun, maka jadi. Jadilah. Jadilah alam, jadilah itu, jadilah ini dan sebagainya, maka jadi. Allah Ta'ala hajat ada? Allah Ta'ala tak berhajat. Ya? Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Dan begitulah, bila dah jadi makhluk ni pun Allah Ta'ala tak berhajat. Ya? Dah jadi makhluk dah. Bila dah jadi makhluk, oh Allah Ta'ala kata dah jadi makhluk, aku dah minta tolong. Boleh tak? Tak boleh juga. Allah Ta'ala tidak juga berhajat kepada makhluk. Ya? Maknanya Allah Ta'ala nak cipta manusia bagi jadi berlembut, bagi jadi ramai. Hajat pada makhluk tak berhajat pada makhluk. Allah Ta'ala kata, mana Allah Ta'ala kata dia mengandung sebagainya. Ya. Dia ada buat dia kata, orang kata pada orang hebat semua Allah Ta'ala beri. Bila apa nama Israel serang apa? Serang Gaza baru ni. Kadang-kadang yang mati kali ini lebih ramai. No? Kadang-kadang yang mati kali ini lebih ramai. Bahkan penganalisis kata, dua peperangan yang berlaku sebelum ni, yang kadang-kadang mati sama nilai dengan hak perang kali ini, budak ramai mati. Pasal kali ini dia bom sampai taman permainan pun dia bom. Kau nampak pun dah, nampak ragu-ragu sikit ya, bom mati. Kali ini ramai budak-budak mati. Tapi dah habaq ni dah habaq bagi Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala, dia bila dia buat sesuatu, qiyamuhu binafsihi, dia tidak berhajat pada sesuatu. Bila dia buat analisis pula, dalam tempoh perang tu, dalam tempoh beberapa hari peperangan itu, ibu-ibu di Palestin mencatatkan pertumbuhan kelahiran yang cukup hebat dalam tempoh seminggu ataupun dalam tempoh perang tu di bumi Gaza. Ya, Gaza ni kan sama mana kan? Dalam tempoh itu saja 4,500 kanak-kanak baru dilahirkan dalam tempoh beberapa hari. Subhanallah. Ini nak habaq kata qiyamuhu binafsihi. Allah Ta'ala nak buat mudah ya bagi Allah. Kan? Allah Ta'ala dia nak buat, dia hajat pada manusia dah. Ya. Allah Ta'ala tak berhajat pada Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk.
Hak sampai yang kata apa beranak sampai kembang 3, kembang 4 tu dia. Kita nak cari kembang 3, kembang 4 jenuh cari. Subhanallah. Nah, abang kata Allah Ta'ala ini memberikan, Allah Ta'ala ini tidak berhajat kepada makhluk. Kerana Allah Ta'ala ini adalah bersifat dengan sifat maha kaya. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maha kaya. Itu kita letak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak berhajat. Ni kita duduk semayang ni, bolehkah kita kata Allah Ta'ala berhajat pada kita? Pasal Allah Ta'ala suruh kita semayang ni, kita kata Allah Ta'ala suruh pasal dia berhajat. Allah Ta'ala suruh kita semayang ni pasal Allah Ta'ala nak supaya kita ni bagi pada dia kekuatan. Oh, itu je. Tak boleh kan? Kita ni tak mau semayang satu kampung lantak, Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata kalau hang tak mau semayang satu kampung lantak. Bagi Allah Ta'ala itu dia maha kaya. Bagi dia Allah Ta'ala tak ada masalah. Dia tidak berhajat kepada sesuatu yang dia tidak berhajat kepada makhluk, kepada manusia, kepada binatang, kepada haiwan, kepada makhluk, kepada jin, kepada iblis, kepada syaitan, kepada malaikat dan sebagainya. Semuanya itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan, adalah melalui kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang juga sebut malaikat itu kan, kerja para malaikat itu kalau kita tengok seolah-olah Allah Ta'ala itu berhajat kepada makhluk, seperti menyampaikan wahyu. Pasal Allah Ta'ala tak sampai tu, suruh Jibril dia sampai. Ada orang ke fikir apa tu? Ada orang juga kata pasal apa nak kena nak guna malaikat muka nakir, kena tanya pula. Bagi Allah Ta'ala tu dia tahu dah senang. Pasal Allah Ta'ala suruh malaikat ni. Maka kita jawab bahawa itu bukan hajat yang Allah Ta'ala letakkan kepada malaikat, tetapi itu adalah amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada malaikat, macam Allah Ta'ala berikan kepada kita tanggungjawab amanah kita main ke dunia ni macam mana? Kita kena semayang, kita kena buat baik, kita kena sedekah, kita kena berzakat. Makna itu tanggungjawab kita sebagai manusia. Adapun malaikat ni bila dia cipta, dia bukan dia jenis duduk saja. Dia juga ada amanah. Dia juga ada kewajipan. Kewajipan pada hang Jibril pi sampaikan wahyu. Hang bukan nakir pi soal kubur. Maka mereka menerima amanah seperti mana kita menerima amanah solat, kita menerima amanah berzakat, kita menerima tanggungjawab melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Begitu juga para malaikat, begitu juga. Maknanya kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni ikut bahaya dah. Itu adalah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, yang perlu ditaati oleh para malaikat. Hang malaikat Muhammad Israel, hang ni apa tiup sangkakala, hang apa-apa hang pergi cabut nyawa, hang malaikat Raqi'atin hang pergi catat. Amanah itu adalah suatu perkara yang telah ditaklifkan oleh Allah SWT kepada para malaikat, kepada mereka juga amanah yang mesti dilaksanakan oleh para malaikat. Maka kita kira begitu, kita kena faham begitu. Bukanlah maknanya kita kata Allah Ta'ala pun berhajat juga. Kalau kita kata begitu, maka kita telah menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu qiyamu bi ghairihi. Yang ini Allah Ta'ala juga berhajat kepada sesuatu. Yang keenamnya, yang kita sambunglah bulan depan. Yang keenamnya wahdaniyah artinya Islam. Ada soalan? Ustaz, sifat wujud malaikat tu sama macam jin ke? Sifat wujud malaikat asal tak ada, kemudian ada tersebut. Ya. Malaikat juga dia adalah di antara, kata para ulama juga, dia juga di antara sifat
kewujudannya itu seperti mana wujudnya manusia. Asalnya tak ada, kemudiannya ada, kemudian tak ada. Kerana para malaikat ni mati juga semua. Mati juga semua. Cuma ada juga para ulama menyatakan malaikat yang tak mati ni malaikat kampung Arash. Kampung Arash. Sebab itu kalau kita tengok para ulama tidak meletakkan ia sebagai perkara yang terlibat ataupun perkara yang disebut di dalam perbahasan yang ada tak ada. Tapi kita boleh katakan bahawa dia juga seperti makhluk yang nama manusia, asalnya tak ada, kemudiannya ada, kemudiannya tak ada, kemudiannya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baik, tak ada di situ yang disambung yang berkaitan wahdanih. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Insyaallah tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sambung lagi pada bulan depan, masih lagi dalam bab sifat wajib bagi Allah, iaitu 20 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berhenti sampai yang kelima, qiyamul ta'ala bi nafsihi. Kita akan sambung yang seterusnya wahdaniyah yang berarti tunggal ataupun yang berarti esa. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi'lan wa katsiran. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma iftah 'alaina barakal khairika wa tahmil anbiya'i wal awliya'i wa 'ala ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minna